Okey, dalam video ni kita akan tengok contoh-contoh soalan yang menggunakan persamaan-persamaan ni. Okey, kalau siapa yang memang belum familiar dengan persamaan-persamaan ni, better tengok video sebelum ni. Okey, familiarize dulu dengan persamaan-persamaan tu, baru kita proceed dengan contoh-contoh soalan. Maksudnya kat sini kita terus buat soalan. Okey, contoh. Rajah 30 menunjukkan pelita elektrik. Dia kata berapakah nilai rintangan berkesan. So dekat sini dia adalah gabungan. Okay, dia adalah gabungan. Maksudnya siri pun ada, selari pun ada. Kalau tak nampak, kita boleh cuba lukis balik. So basically kita ada 2 ohm kat sini. Lepas tu 2 ohm tu dia ada macam ni. 4 ohm. 4 ohm. Lepas tu kita ada 3 ohm. Macam tu. Alright. So dekat sini korang boleh decide nak buat yang mana dulu. Siri boleh, selari boleh. So katakanlah cikgu nak buat yang ni dulu. So ini adalah selari kan. So untuk selari rintangan dia adalah 1/R sama dengan 1/4 tambah 1/4. So kita akan dapat 2/4. Tapi ini bukan jawapan akhir sebab ini adalah 1/R. Padahal kita nak R/1 ataupun R sahajalah. Jadi kita terbalikkan nombor ni, dapatlah 4/2. So jawapan dia adalah 2 ohm. Tapi ini baru dekat dalam ni. So kalau korang nak lukis balik lah, contoh kalau nak bagi lebih jelas, sekarang ni perintang yang ni 2 ohm. Perintang yang dekat tengah-tengah ni gabungan dia adalah 2 ohm. Nampak tak? 2 ni kita dah gabung, dia sebenarnya jadi 2 ohm. Lepas tu yang ni adalah 3 ohm. So 2, 2, 3. Sekarang diorang dalam keadaan siri. So 2 tambah 2 tambah dengan 3 adalah kita punya R berkesan. So kita akan dapat 7 ohm. Okay. Lepas tu kita boleh cuba soalan yang ini pula. Okay. So rajah menunjukkan perintang yang serupa. Okay, perintang serupa maksudnya nilai rintangan dia pun akan samalah. Lepas tu dia kata ammeter kedua ni menunjukkan bacaan 1 ampere. So dia kata namakan jenis sambungan perintang-perintang. So dia ada 2 laluan untuk arus lalu. Maksudnya dia adalah selari ataupun parallel. Okay, sekarang dia tanya, apakah bacaan untuk A1 dan A3? Okay, dia macam ni tau. V sama dengan IR. Okay. A2 dengan A3 ni, R dia adalah sama. Lepas tu, disebabkan dia selari, V dia pun sama. Kan? Sebab kita belajar selari V adalah V1 sama dengan V2 juga. So, kalau dah R dia sama, V dia sama, I dia pun samalah. Maksudnya, A3 mempunyai bacaan arus 1 ampere juga. 1 ampere juga. Sekarang kita nak cari A1. So A1 kita tahu ini adalah selari. Jadi I adalah I1 tambah I2. So dalam kes ni bacaan di ammeter 1 adalah hasil tambah bacaan di ammeter 2 dan bacaan di ammeter 3. So A2 adalah A2 adalah 1 ampere, A3 adalah 1 ampere. Jadi bacaan dekat situ adalah 2 ampere. Okey, sekarang. Jika rintangan perintang Q adalah 4 ohm, hitungkan beza keupayaan merentasi perintang Q. Okey, so kita dah tahu bahawa benda ni dia punya R adalah 4 ohm. So dia kata berapa V dia. Jadi sekarang V ada 2 cara kan. V1 sama dengan V2 atau V sama dengan IR. Dalam kes ni kita tak boleh buat cara pertama sebab maklumat tak cukup. Kita tak tahu pun V lain berapa. Kita tahu dia sama tapi kita tak tahu berapa. Okay, so kita boleh guna V sama dengan IR. So V sama dengan IR. I kita, okay tengok disebabkan kita nak guna R 4. R yang kita nak guna ni adalah 4. I yang kita guna adalah 1. Kenapa? Sebab V sama dengan IR, diorang kena cakap pasal tempat yang sama. Maksud cikgu macam ni. Kalau kita nak guna R yang ini, I dia adalah I yang lalu dia juga. Iaitu 1 ampere.
So, V kita adalah 4V. Okay. So, hitungkan rintangan berkesan. So, untuk hitung rintangan berkesan, kat sini ada dua cara. Korang boleh buat V sama dengan IR. Okay, di mana kita tahu V tadi adalah 4. Okay. Tapi, rintangan berkesan maksudnya total tau. Rintangan berkesan maksudnya total ataupun jumlah rintangan 1 liter tu. So, dalam ni korang tak boleh pakai 4. Okay, maksudnya sebab 4 ni adalah untuk satu perintang sahaja. Padahal dia nak yang semua. Okay, jadi bila kita nak R untuk semua, I pun kita pakai I untuk semua lah. So sekarang kita ada 3 bacaan I. I1, I2 dengan I3 kan. So kita akan ambil bacaan yang ni. Kenapa? Sebab dialah I semua. Okay, bacaan emitter yang ni untuk P sahaja. Bacaan emitter yang ni untuk Q sahaja. Jadi kalau kita nak rintangan berkesan, maksudnya arus pun arus total. Jadi arus total tadi adalah 2 ampere. Jadi 2 R. So, R adalah 2 ohm. Ini satu cara. Ataupun, satu lagi cara, perintang Q, okay, perintang Q adalah 4 ohm. Perintang P pun 4 ohm. Mana cikgu tahu? Sebab dua perintang PQ yang serupa. So, kalau perintang yang serupa, maksudnya nilai dia samalah R dia. Jadi, untuk rintangan berkesan, kita guna rumus ataupun persamaan yang untuk selari tu. So, kita akan dapat 2/4, tapi itu adalah 1/R. So, R kita terbalikkan, kita akan dapat 2. Oh, nampak tak? Jawapan dia sama je. So, point cikgu adalah, selagi korang buat working yang betul, walaupun working dia tak sama, jawapan akhir dia sebenarnya akan dapat yang sama juga. Okey, soalan ketiga. Nyatakan hubungan antara I1, I2 dan I3. So, dalam situasi ni, jawapan dia adalah I1 sama dengan I2 tambah I3. Betul lah kan? Sebab I1 adalah 1 ampere, I3 adalah 1 ampere. So, I1 adalah hasil tambah kedua-dua arus tersebut. Okay, so untuk soalan yang ni pula. Sorry. Untuk soalan yang ni pula. Rajah menunjukkan siri dan selari punya lita. Mentol ni dalam siri dan selari lah. So ni siri sebab dia dalam satu baris. Yang ni dia bertingkat-tingkat. So dia kata yang manakah betul tentang lita-lita itu. So dalam ni kita boleh tengok satu-satulah. Jumlah voltan dalam lita sesiri adalah lebih besar daripada dalam selari. Maksudnya dia kata circuit ni untuk series is greater than parallel. So jawapan dia adalah salah. Kenapa salah? Sebab dia pakai bateri yang sama. So voltan dia adalah sama. Okay. So untuk soalan yang seterusnya, untuk pilihan jawapan yang seterusnya ni, kita kena tengok sikit. Okay. Ni cikgu bagi tahu tips lah Bila dia dalam siri, okay, katakanlah dia punya perintang sama. Perintang sama. Macam contoh ni 3 mentol, ni pun 3 mentol. Tapi siri, R dia akan jadi lebih besar. Bila selari, R dia akan jadi kecil. Kalau tak percaya, katakanlah kan tak percaya kan. Katakanlah setiap mentol ni adalah 3 ohm. So untuk siri, 3 tambah 3 tambah 3, korang akan dapat R dia adalah 9 ohm kan. Okay, tapi yang ni 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3. So R dia adalah 3/3, terbalik pun still 3/3. So 1 ohm. Nampak tak? Okay, bila korang susun perintang yang sama jumlah dia dalam siri berbanding dengan selari, okay, yang siri R dia mesti lebih besar. Jadi, jawapan dia sebenarnya adalah C. Nampak tak? Rintangan berkesan untuk siri adalah lebih besar daripada rintangan berkesan bagi selari. Okay, so lagi satu, kalau kita tengok V sama dengan IR, kalau kita rearrange, I adalah V per R kan. Jadi bila tempat tu mempunyai R yang lebih besar, mestilah I dia lebih kecil. Jadi yang B ni salah sebab kita tahu bahawa series ni R dia lebih besar. Jadi mestilah I dia lebih kecil. Okay, so sekarang kita tengok soalan seterusnya. Kadang-kadang kan soalan dia tak perlukan pengiraan pun. Okay.
Kalau korang dah biasa buat, kadang-kadang soalan dia tak perlukan pengiraan pun. Okey, contoh dekat sini. Kita tadi kan, kita baru je tengok soalan sebelum ni, cikgu kata, kalaulah jumlah perintang dia adalah sama, perintang yang sama tapi dia susun dalam siri dengan selari. So, kalau dia dalam sesiri ataupun bersiri, dalam series, dia punya R adalah besar. Tapi kalau dia selari atau parallel, R dia adalah kecil kan? Jadi, kalau siri R besar, maksudnya I dia kecil. Tapi kalau R dia kecil, I dia besar. Okey, kenapa? Sebab V sama dengan IR, I adalah V per R. So, R dengan I ni adalah berkadar songsang. Songsang maksudnya satu naik, satu turun. So, dalam kes ni, bila dalam keadaan ini, siri R dia paling tinggi. Jadi, I dia paling kecil. Yang ini, R dia paling kecil, I dia paling tinggi. So, dekat sini, kita dah boleh buang banyak jawapan. So, jawapan dia sebenarnya adalah B. Okay, so ni tips je lah. Tanpa melakukan apa-apa pengiraan, kalau soalan keluar macam ni, korang dah boleh bandingkan sebab kita dah tahu kalau dia dalam siri 100%, R dia mesti paling tinggi, I dia paling kecil. Tapi kalau dia dalam selari 100%, R dia mesti paling kecil, I dia paling tinggi. Okay, so contoh seterusnya. Dalam video ni memang kita nak discuss dia punya contoh-contoh soalan yang possible saja. So, dekat sini kita ada Lita. So, kalau korang perasan, Lita ni adalah Lita series, bersiri. Lepas tu dia kata yang mana betul, lepas tu dia tanya pasal I. So, tengok je lah. Untuk Lita siri, I dia adalah sama dekat semua. So, jawapan dia A. Nampak tak? Jadi, selagi kita hafal benda, sebab ingat tau, bawah ni tak diberi dalam exam. Memang korang kena ingat. Jadi, selagi kita ingat yang bawah ni, kita tahulah jawab. Okay, soalan seterusnya. What is the emitter reading? Berapa bacaan emitter bila switch ditutup? So, ditutup tu maksudnya on. Lepas tu, dia minta emitter. Emitter tu maksudnya arus. Maksudnya dia suruh cari I lah. Okay, soalan dekat sini dia ada cara paling senang nak buat adalah, kejap, sorry. Okay, so dekat sini dia suruh baca bacaan emitter bila switch tu ditutup. So, tutup tu maksudnya on lah. Tutup tu maksudnya on, lepas tu emitter tu maksudnya dia suruh baca arus. Jadi cara paling senang nak buat kat sini adalah V sama dengan IR. Okey, kenapa senang nak buat V sama dengan IR? Sebab, kita tengok cabaran dia adalah untuk pelajar, dia tahu nak pakai V sama dengan IR, tapi dia tak tahu nak pakai nilai yang mana. Okey, tips. Sekarang ni, dia nak suruh kita cari bacaan emitter. Cuba tengok emitter tu kat mana. Emitter tu kat sini kan? Jadi I dia, kita nak cari I yang dekat situ. Jadi R dia, kita ambil 3. Kenapa R dia ambil 3? Bukan ambil 2 ataupun bukan ambil total. Sebab kita nak I di sini sahaja yang melalui 3 ohm sahaja. Kalau kita nak ambil I total, barulah kita ambil R total. Tapi kat sini sebab kita nak I yang melalui 3 ohm sahaja. Jadi R adalah yang ini sahajalah. Okay. So, V pula adalah 3V. Kenapa? Sebab ini adalah selari. So, V adalah sama. Jadi, kat sini pun mestilah 3V juga. Jadi, 3. So, I kita adalah 1V. Okay, apa tujuan dia letak 2V tu? Tak ada apa-apa pun. Okay. So, kadang-kadang calculation. Kadang-kadang bukan calculation pun. Contoh soalan kat sini. Ni bukan soalan calculation pun. Tapi kita still kena tahu persamaan-persamaan ni. So, dia kata yang manakah betul bagi Lita tersebut. So, kita tahu bahawa setiap satu level ni V dia adalah sama. Kan? So, maksudnya nilai V sama dengan V1 tambah V2 sama dengan V3. Okay, sebab setiap baris tu V dia adalah sama. Okay, so B dah salah. Okay, B salah lah. Yang lain possible. Okay, sekarang tengok arus pula. So, ini adalah selari. Okay, tapi dalam ni ada siri jugalah. Tapi point dia adalah arus ni, dia akan masuk sini dan dia akan lalu sini juga. Jadi, I adalah, contohlah, contoh kita letak nombor senang sikit kot. Okay, katakanlah
Ini adalah 2 ohm, 2 ampere. Ini adalah 1 ampere. Okay. Ini adalah 1 ampere. So, I yang masuk ni adalah 3 ampere. Sebab 3 dia akan pecah masuk 1 dan dia akan pecah masuk 2. So, total adalah 3 ampere. Tapi dekat sini, I2 pun 1 ampere juga. Kenapa? Sebab dalam kes ni dia adalah siri. Maksudnya, arus yang lalu sini adalah 1 ampere. Lalu sini still 1 ampere juga. Jadi, jom kita tengok perbandingan dia. I adalah I1 tambah I2. So, I adalah 3. I1 adalah 1, I2 adalah 1. So, ni salah. Salah sebab 1 adalah 1 ampere, ni pun 1 ampere. So, sepatutnya 2 ampere sahaja. Padahal I itu adalah 3. So, salah lah. Okay, so I adalah I1 tambah I3. So, maksudnya I1 adalah 1 ampere, I3 adalah 2 ampere. So, 1 tambah 2 dapat 3 ampere. So, jawapan dia adalah C. Okay, tapi kita check di I adalah sama dengan I3. Salah lah sebab I adalah 3 ampere. I3 adalah 2 ampere sahaja. So, jawapan dia adalah C sebab D pun salah juga. Okay, so kita try buat satu lagi soalan last. Okay, Rajah menunjukkan 1 liter elektrik. Jadi, dia kata berapa bacaan voltmeter merentasi M. Maksudnya dia nak yang ni sahaja. Okay, untuk soalan ni dia ada 2 cara kita boleh buat. Okay, tengok kita tahu kalau kita nak cari V, okay, dia ada 2 possibility. Satu, kita pakai V sama dengan V1 tambah V2. Satu lagi adalah V sama dengan IR. So, kita tak boleh pakai yang pertama sebab maklumat tak cukup. So, kita pakai yang kedua. Okay, tapi masalahnya sekarang ni, yang kedua pun tak cukup. Okay, so yang kedua pun tak cukup. So, apa yang kita boleh buat kat sini adalah, okay, first kali adalah, dia macam ni. Kita kena gabungkan dua-dua tu. Dia macam dia saja tak cukup. So, kita kena gabungkan dua-dua tu. So, apa yang kita boleh buat adalah, kita tahu bahawa kita ada total V 12. So, total V adalah 12. I adalah 2. So, kita akan dapat R. So, R adalah 6 ohm. 6 ohm ni adalah rintangan berkesan. Maksudnya, total R. So, kalau dah R ni, 6 ni total R. Kan? So, kita tahu dalam siri R adalah R1 tambah R2. So, maksudnya 6 sama dengan M tambah dengan 4. Jadi, M adalah 2 lah. So, ni adalah 2 ohm. Tapi bukan tu soalan dia. Soalan dia nak cari V. So, buat balik. V sama dengan IR. Tapi kali ni, kita nak voltmeter ni punya bacaan. So, tak bolehlah pakai 12 sebab 12 untuk semua. Voltmeter ni baca dari sini sampai sini je. So, I kita still 2 tapi kali ni kita dah tahu R dia. So, jawapan dia adalah 4V. Okay, ni adalah satu cara. Atau, korang boleh buat lagi satu cara. Ni metod 1. Metod nombor 2 adalah korang settlekan benda ni dulu. Maksud cikgu macam ni. Kejap, kita padam dulu. Okay. So, kita tahu bahawa 2 ampere ni adalah arus yang mengalir. Semua ni lah dalam ni. Maksudnya, korang cari dulu dia ni punya V. So, V sama dengan IR. Disebabkan kita nak cari bacaan voltmeter yang ni. Maksudnya dari sini sampai sini lah. Kan? So, I kita adalah 2. R kita adalah 4. So, kita akan dapat 8V. So, maksudnya ni dah 8V. Sekarang ni total adalah 12. So, V adalah V1 tambah V2. So, 12 adalah V1 yang kita tak tahu tadi tambah dengan 8. So, V1 ataupun VM adalah 4 volt. Nampak tak? Jawapan still sama. Jadi, untuk soalan siri selari bagai ni, metod dia lebih daripada 1. Tapi asalkan jawapan dia sama, most probably working korang adalah betul. Okay? So, itulah contoh-contoh dia. Jadi, practice lah. Okay, practice sampai dapat jawab dengan laju. Biasanya, soalan objektif lebih mencabar daripada subjektif lah. Alright, so, good luck. Terima kasih.